أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وثم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya sahaja bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah kurnia dan belas ihsan daripada Allah, diberikan kesempatan kepada kita di hari yang penuh dengan barakah, dalam tempat yang baik, dalam majlis yang baik, dengan niat yang baik. Mudah-mudahan menjadi asbab kita mendapat kebaikan dunia dan juga akhirat insya-Allah taala. Saya muliakan tuan pengerusi serta ahli jawatan kuasa, para asatizah, tuan imam, tuan Bilal dan para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang ada, sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat, rahmat, rezeki yang Allah kurniakan yang tak mungkin dan mustahil untuk kita hitung satu persatu, kerana terlalu banyak akan nikmat yang diberikan Allah, khususnya nikmat yang diberikan pada hari ini yang sangat besar. Nikmat dicampakkan iman dalam hati kita dan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masihlah hidup kita ini dan bernapas kita hari ini dengan nikmat iman tersebut. Mudah-mudahan istiqamah dan juga kita ini berkekalanlah ia sehingga kita sampailah waktu untuk berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala, iaitu pada hari pertemuan kita bertemu dengan Allah dalam keadaan kita ini diredai Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengambil sedikit ruang dan waktu yang ada untuk membicarakan berkenaan dengan peristiwa yang berkait khususnya pada bulan yang sedang kita masuk pada hari ini, yakni bulan yang mana telah masuk sudah pun hampir ke penghujungnya, bulan yang berkah dinamakan bulan Rajab. Sehinggalah kita baca doa dalam bulan tersebut ataupun bulan ini dengan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa yang kita baca itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat kaitan doa itu yang diajar ataupun apa yang cuba disampaikan oleh baginda Nabi, bila kita baca doa tu, jangan kita nampak doa tu nak ajak kita supaya minta berkat bulan Rajab. Semata-mata itu sahaja yang kita nampak. Tidaklah ianya satu salah, satu kesalahan. Betul, memang doa tu kita minta, ya Allah berkatilah kami dalam bulan Rajab. Ianya betul. Tapi yang cuba kita lihat, renung lebih jauh lagi dalam doa itu, yang cantiknya apa? Nabi cuba ajakkan dekat kita. Kita terbaca, bila kita baca sampai perhabis, kita akan dapati ia bukan semata-mata Rajab, tetapi dalamnya ada Sya'ban, dalam doa itu ada Ramadan. Maknanya apa yang saya cuba sebutkan di sini, Nabi SAW nak bagi tahu tentang satu bulan yang sangat-sangat istimewa untuk umat ini, iaitu bulan Ramadan. Tetapi persiapan kita, persediaan kita untuk masuk ke Ramadan itu bukannya bermula Ramadan, tapi daripada Rajab kita dah start. Pasal itu kita baca Allahumma barik lana fi Rajab ni, Rajab dengan Sya'ban ni minta nak sampai Ramadan tu. Daripada awal kita dah minta doa dah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita nanti bila masuk Ramadan, kita jadi orang yang bertuhankan Ramadan. Minta maaf, bertuhankan Allah dalam Ramadan, bukan bertuhankan Ramadan. Syekh Yusuf Qaradawi
sebut apa? Kun rabbaniyun wala takun ramadaniyun. Jadilah kamu tu orang hamba yang bertuhankan Allah, bukan bertuhankan Ramadan. Maksudnya apa bertuhankan Ramadan ni? Dia jadi hamba yang taat ni bila Ramadan dah ada jadi hamba, dah habis Ramadan dah tak ada dah. Jadi Tuhan dia tu Ramadan, bukannya Allah Taala. Dia beribadat di bila Ramadan, dia semangat ibadat, bulan lain dah tak ada, dah hilang dah. Wal'iyadzubillah. Walhasilnya bukan kita nak cerita yang itu, cuma kita nak bagi tahu tentang barakah Rajabnya. Ada satu peristiwa setiap kali masuk Rajab daripada dulu sampai ke hari ini, mana-mana masjid, mana-mana surau, biasanya akan diperbahaskan tentang satu peristiwa yang sangat besar yang berlaku kepada baginda Nabi kita, iaitu Al-Isra' wal Mi'raj. Isra' wal Mi'raj ini berjadi khilaf antara ulama tentang tarikh berlakunya dia. Berlaku juga khilaf tentang bulannya. Akan tetapi tiada khilaf yang ianya berlaku. Jadi tak jadi satu kepentingan bagi kita umat hari ini untuk bergaduh berkelahi tentang tarikh dan bulan bila berlaku. Buang masa sungguh lah akhir zaman umat kita duk sibuk bergaduh. Bukan Rajab, Ramadan berlaku dia. Bukan Ramadan, Syawal berlaku dia. Tak berlaku tak berlaku, berlaku dah berlaku sudahlah. Maknanya ia confirm terjadi. Seperti orang bahaskan tentang Maulid Nabi SAW, sememangnya berlakunya perbezaan pendapat antara ulama tentang lahirnya Nabi bila. Tapi yang pastinya Nabi memang lahir, cukuplah. Nabi ada ke tak ada? Ada. Adapun bila berlaku itu khilaf rahmah. Tak mengapa, tak ada masalah. Tidak ditanya dalam kubur nanti, malaikat tak datang soal kepada kita. Soalan tambahannya, bilakah tarikh lahir Nabi secara tepat? Salah jawab masuk neraka. Tak. Begitu juga peristiwa Isra' wal Mi'raj. Dan saya ambil kesempatan masa yang ada juga untuk kita sama-sama ulang kaji, muzakarah ataupun muraja'ah. Saya tidak akan menceritakan tentang perjalanan Isra' wal Mi'raj. Dan walhasilnya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kebanyakan tuan-tuan yang ada di sini berpangkat ayah-ayah, kalau diceritakan balik tentang Isra' Mi'raj, perjalanan Nabi daripada ni ke sini, naik ke langit, apa nampak, apa jumpa, kalau tuan-tuan yang lebih, yang maksudnya yang lebih tua daripada saya, ceritakan benda ni, silap-silap cerita tu lebih banyak, lebih lancarkan cerita tu daripada saya. Maksudnya sebab apa? Sebab daripada kecil duk dengar cerita yang sama lah. Memang daripada tuan-tuan lahir, memang daripada kita beranak dulu pun memang cerita tu lah. Daripada Masjid Aqsa, Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Isra' Mi'raj tu apa? Tanyalah siapa pun. Daripada Masjid Haram, Masjid Aqsa, betul naik langit, ambil sembahyang, turun balik, habis kan. Dia tak ada cerita lain, dia tak boleh tukar. Dia tuan-tuan kalau dengar orang satu ustaz cerita pasal Isra' Mi'raj, dia cerita Nabi daripada Masjid Haram pergi Masjid Aqsa, tuan-tuan pun cakap, saya dah dengar dah 20 tahun dah ustaz, tak ada cerita lain, tak ada yang baru sikit ke? Dia tak boleh tukar, dia memang tak boleh nak tukar daripada Shah Alam pergi ke Subang, dia tak boleh tukar. Dia memang cerita dia tu ya. Tetapi pengajaran dia tu, kita cerita berulang kali kerana pengajarannya itu, bila cerita tentang manusia bernama insan, berasal daripada perkataan nasiya. Nasiya ni maksudnya lupa. Manusia ni dia cepat lupa. Cerita ulang kali supaya pengajaran dia tidak dilupakan cepat. Jadi makin dicerita makin diingat, makin dicerita makin bertambah kasih, makin dicerita makin bertambah sayang kepada baginda Nabi SAW. Jadi Isra' wal Mi'raj, benda pertama kita nak cerita pada malam ini adalah kenapa Isra' Mi'raj tu terjadi. Jadi saya tak ceritalah perjalanan dia dah, tuan-tuan pun dah sedia maklum. Cerita perjalanan dia tu memang sedia maklum. Dalam surah Al-Isra' Allah sebut dalam juzuk 15, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi kita ceritakan dengan orang biar betul, iaitu Nabi dijalankan oleh Allah daripada Masjid Haram ke Masjid Aqsa, bukan daripada Mekah ke Palestin. Dia supaya tak nampak macam jalan-jalan sangat. Tak nampak cerita dia tu macam Nabi daripada Mekah pergi Palestin. Kita ceritakan Nabi dijalankan Allah daripada Masjid Haram ke Masjid Aqsa, kerana itu yang Allah sebut dalam Al-Quran. Sama lah Ustaz, Masjid Haram kat Mekah, Masjid Aqsa dekat Palestin. Ya, kalau ikutkan logiknya sama lah, sebab Masjid Haram tu ada di Mekah.
Masjid Aqsa tu ada di Palestin. Sekejap lagi saya akan cerita apa berbeza dia kita sebut Masjid Haram dengan kita sebut Makkah di sini. Baik. Pertama, objektif dia adalah kenapa Isra' Mi'raj tu terjadi. Yang perlu kita faham dan perlu kita kenang dan perlu kita faham cerita yang sebenarnya adalah antara sebab utama terjadinya Isra' Mi'raj, ia merupakan satu surat jemputan istimewa. Bukan surat, satu jemputan istimewa daripada Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemputan yang istimewa. Kenapa kita sebut jemputan yang istimewa? Setiap para nabi itu ada keistimewaan dia. Itu tidak dinafikan. Setiap para nabi dan rasul ada istimewa. Nabi Musa ada istimewa dia. Nabi Nuh ada istimewa, Nabi Ibrahim ada istimewa dia, tapi tidak ada satu orang Nabi pun yang mendapat keistimewaan seperti mana dapat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita pernah sebut macam ni, ada satu tempat, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Saya pernah sebut satu tempat macam ni. Lalu dia sebutkan apa? Dia kata tak boleh kita sebut macam tu. Dia kata seakan-akan kita membezakan para nabi. Jadi ada yang berhujah sedemikian. Dia kata dalam ayat Al-Quran kita baca dah, dalam tahlil pun kadang-kadang kita baca. Dalam ayat terakhir suratul Baqarah disebutkan apa? La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Tidak boleh kita nufarriqu baina ahadin. Tak boleh kita membeza-bezakan antara nabi dan rasul. Jadi betul, tak boleh membeza-bezakan antara Nabi dan Rasul. Tapi kat sini macam kita nak beza-bezakannya. Kita kata Nabi Muhammad lebih Nabi lain. Macam mana? Tengok pada tafsir ayat Al-Quran. Pada tafsir dalam ayat tersebut. La nufarriqu baina ahadin birusulih ay fi imanihim. Ulama tafsir sebut ay fi imanihim. Iaitu tidak boleh membeza-bezakan para Nabi pada bab keimanan kepada mereka. Maksudnya pada bab keimanan. Dengan Nabi ni kita beriman. Oh Nabi ni tak beriman. Dengan Nabi ni kita iman dia Nabi, dengan Nabi kita tolak. Macam mana Kristian lah. Nabi Isa dia teriman, Nabi Muhammad dia tolak. Yang tu. Kalau dalam bab kasih sayang, kita umat Nabi Muhammad dah semestinya kita sayang Nabi Muhammad lebih daripada Nabi lain. Tak ada masalah. Supaya orang poligami lah. Cerita poligami ni, dia tak boleh cerita poligami sangat. Sebab kita cerita poligami tu kena poligami dulu baru boleh cerita poligami. Dia berasa tak apa nak kemah orang tak poligami cerita pasal poligami. Tapi tak apalah, sekadar orang kata hukum. Baik. Orang kata poligami ni kita kena adil hukum dia. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Adil tu macam mana nak cerita adil tu? Adil tu pada bab nafkah, pada bab pengurusan, pada bab menguruskan rumah tangga, pada bab kasih sayang, kena bagi kasih sayang semua. Tapi bab adil sama rata tu tak boleh tuan-tuan nak tentukan sebab ia berkaitan dengan hati. Maksud saya macam ni. Tuan-tuan tak boleh kata saya punya sayang dekat isteri pertama tu 50%. Isteri yang kedua tu 30%. Dia tak boleh. Dia bab sayang ni dia memang tak boleh nak balance sebab dia berkaitan dengan hati yang itu memang dia automatik. Dia adalah satu benda yang natural, semula jadi. Sama tuan-tuan ada anak, ada 3 orang anak. Mesti ada seorang anak yang tuan-tuan ada perasaan cenderung sayang lebih dekat dia. Tapi tidak bermakna menafikan kasih sayang pada anak-anak yang lain. Sebab hati tak boleh nak kontrol. Semua sayang, tapi hak ni sayang lebih. Dan hak sayang lebih tu buat perangai biasa. Hak sayang lebih tu yang biasa buat perangai kat mak pak tu. Hak atas ni sangat. Pasal sayang terlebih sangat, buat perangai macam-macam. Baik tuan-tuan. Jadi dalam bab kita cinta kat Nabi Muhammad ni, nak bagi tahu Isra' Mi'raj ni, tak dapat dekat Nabi-Nabi yang lain, tapi dapat kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi lain semua tak dapat. Itu yang kita sebutkan, ianya adalah satu jemputan istimewa daripada Allah kepada baginda Nabi SAW. Kita lihat dulu situasi, macam mana kita nak kaitkan ianya adalah jemputan. Nanti ada pula yang kata, tapi Ustaz, memang Isra' Mi'raj tu memang nak terjadi pun, sebab Allah nak bagi kewajipan sembahyang. Ya, betul lah, memang Allah nak bagi kewajipan sembahyang. Sebab tu kita sebut tadi salah satu sebab, bukan kita sebut satu-satunya sebab. Kita lihat kepada peristiwa sebelum Isra' wal Mi'raj. Berlaku beberapa perkara yang menyebabkan Nabi sebagai satu orang manusia. Kita sebut siap-siap, Nabi sebagai satu orang manusia bermakna Nabi bukan malaikat. Nabi bukan malaikat, Nabi bukan jin.
Nabi manusia. Bermakna bila Nabi manusia, Nabi akan ada perasaan-perasaan seperti kita. Sebab tu dalam Al-Quran sebut, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Dalam surah Kahfi Allah sebut, Nabi kata apa? Aku ini ana basyarum mithlukum. Aku sama je macam manusia seperti kamu. Dalam konteks apa ni? Dalam konteks maksudnya penciptaan aku ni seperti seorang manusia. Diciptakan Allah aku ini sebagai seorang manusia, bukan sebagai malaikat. Akan tetapi Basyarun Muhammadun basyarun la kal bashari bal huwa kal yaqut bainal hajari. Tapi Nabi Muhammad itu, Muhammad itu adalah manusia, tapi bukan seperti manusia yang lain. Ia seperti permata yang ada di celahan batu. Ingat, Nabi Muhammad tu memang manusia, tapi tak sama macam kita. Nabi Muhammad itu seorang manusia yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Berlaku beberapa situasi, berlaku beberapa perkara yang sangat-sangat berat, yang menyebabkan Nabi diuji dengan ujian yang sangat-sangat berat, yang membebankan baginda Nabi SAW. Sunnah dalam kehidupan manusia, sunnah dalam kehidupan kita ini, apabila seseorang itu diduga dengan sesuatu ujian yang berat, diduga dengan sesuatu perkara yang sangat-sangat membebankan, apabila perkara itu dihadapi dengan redha, perkara itu dihadapi dengan pasrah, maka pasti dia akan diredai oleh Allah dan diberikan anugerah buatnya. Hari ini musibah apa yang kita nak? Hari ini orang sebut pasal musibah. Oh, hari ini musibah. Musibah apa? Duit hilang. Hari ini musibah apa? Musibah bankrupt. Hari ini musibah apa? Ekonomi jatuh. Hari ini musibah apa? Terkena penyakit. Musibah yang paling besar hari ini adalah musibatu fiddin. Musibah agama. Anak muda tak semayang. Anak muda tak tutup aurat. Orang dah tak suka datang masjid. Orang dah tak suka dekat dengan agama Allah. Itulah musibah hari ini. Masaibu fiddin. Musibah dalam agama. Inilah musibah. Hari ni bila mana orang semayang, orang dah tak semayang, itu musibah yang paling besar dalam hidup kita. Ataupun ada yang semayang tapi di luar waktu, tak semayang dalam waktu. Itulah musibah dalam agama. Itulah musibah paling besar dalam dunia hari ini. Bukan musibah yang kita kata nampak tadi tu. Ya, musibah. Itu musibah yang tak kekal, tuan-tuan. Tak ada musibah yang kekal. Ada orang kena musibah, dia kena sakit, dia tanggung sakit dia. Allah, berat. Kita nampak ia musibah. Tapi musibah tu akan hilang satu hari nanti. Bila dia meninggal, musibah pun hilang. Habis. Seseorang yang diuji dengan kemiskinan, musibah, miskin. Sampai satu hari bila dia meninggal, miskin tu pun hilang. Habis. Tak ada musibah yang kekal. Tapi musibah yang berlaku dalam agama, maka ia akan memberi kesan besar pada masa akan datang. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seseorang yang mana terima dengan pasrah dan redha, Allah akan beri anugerah. Maka musibah, siapa yang rasa musibah dia terima paling hebat dalam dunia ni? Tak ada siapa yang boleh challenge musibah seperti mana yang diterima oleh Nabi SAW. Ujian yang diterima oleh Nabi, ia lebih besar, bahkan tiada yang lebih besar daripada ujian yang diterima oleh baginda Rasul. Apa musibah dia? Nabi diberikan ujian oleh Allah. Nabi pergi berdakwah, orang tak mau terima. Nabi pergi berdakwah, orang tak mau dengar. Nabi ketika itu pula yang mana jadi kekuatan sayap kanan dan sayap kiri, bahasa dia. Maksudnya tongkat kanan, tongkat kiri, backup kuat kiri kanan. Allah ambil, meninggal. Abu Talib, pakcik Nabi, meninggal. Isteri kesayangan Nabi Sayyidatina Khadijah meninggal. Dah lah kena ujian waktu tu. Orang kata waktu tengah susah betul tu. Di pulau pula, diboikot pula oleh penduduk Mekah. Dia bukan boikot pulau macam kita hari ni, orang pulau-pulau gitu. Dia bukan pulau-pulau biasa-biasa kecil-kecil je, tuan-tuan. Setakat orang Surau An-Nur ni, pulau dia contohlah. Pulau dia tak mau cakap dengan dia, tak mau sembang dengan dia. Tak ada masalah. Dia pergi sembahyang surau lain. Habis, selesai masalah dia. Kalau satu surau kat Shah Alam tak mau dekat dia, pergi semayang dekat daerah lain. Dah satu Selangor tak mau dia, semayang negeri lain. Boleh pergi mana-mana je kalau tak mau duduk situ pun. Maksudnya taklah satu masalah besar pun hari ni. Tapi ketika itu, mereka dipulau oleh penduduk kelahiran negeri baginda sendiri, iaitu penduduk Makkah. Mereka pulau Nabi dan para sahabat, sehingga kan tidak ada apa-apa muamalah, sama ada
jual beli ataupun nikah kahwin atau apa-apa sahaja komunikasi antara orang Islam dengan orang bukan Islam ketika itu. Bahkan jual beli pun tak ada. Tuan-tuan bayangkan kalau jual beli tak ada, mereka nak makan macam mana? Bukan pi minta sedekah ni, pi nak beli makanan. Saya nak beli gandum sikit. Tak, kami takkan jual kepada orang Islam. Oh, berat waktu tu, susah. Jadi waktu tu bila nak susah, waktu tu keadaan yang ketiga itu menyebabkan Nabi dan para sahabat dalam keadaan tak makan. Dalam Syama'il Muhammadiyah diceritakan ada sahabat-sahabat cerita balik dengan tabi'in selepas tu, kami pernah bila dia nampak ada orang makan, dia nampak ada orang makan dengan tabi'in, dia pun makan sedap lah, makan sedap semua. Dia menangis lah, sahabat tu menangis. Terus yang tabi'in cakap, kenapa kau menangis? Dia kata, sebab aku teringat zaman Nabi dulu, aku dengan Nabi. Kenapa? Pasal kami sebelum ni lah, sebelum hijrah tu, yakni sebelum bahasa berlaku orang kata pemulauan tu, maksudnya orang-orang Mekah tengah pulau kami tak ada benda nak makan, jadi kami ambil daun-daun tu lah. Kami ambil daun-daun tu, kami letak air sikit, tak ayak sikit atas tangan tu, kami pecah-pecahkan, kami makan lah. Makan daun-daun tu. Dari daun-daun yang kami makan tu, kambing pun tak mau makan. Maksudnya daun tu kambing pun tak mau makan. Kami makan daun-daun sehingga bila kami buang najis, kami buang air besar, najis kami macam najis kambing ni pun. Jadi sahabat-sahabat dengan Nabi masa tu. Sayyidatina Khadijah antara yang diuji. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ketika itu dalam keadaan sakit. Sakit yang hampir-hampir kepada wafat. Sayyidah Khadijah ketika itu sakit, Nabi tak boleh nak beli ubat, tak boleh, nak beli makanan tak boleh, orang Mekah tak mau jual. Bila Nabi balik ke rumah, Nabi tengok Khadijah waktu tu sedang kat rumah dengan anaknya Fatimah, Sayyidatina Fatimah, anak bongsu Nabi, puteri Nabi. Oh, dia puteri bongsu pula, jadi kesayangan Nabi lah Fatimah radhiyallahu anha wa ardaha, Sayyidina Al-Batul. Jadi sampai saja Nabi ke rumah, Nabi tengok Khadijah tengah dengan Fatimah. Maka Nabi sampai, Khadijah bangun. Sayyidah Khadijah bangun nak sambut suami dia. Ini isteri salihah. Subhanallah, dia bangun nak sambut suami dia. Wah, ni isteri-isteri kena ambil pengajaran lah, kan? Maksudnya hari ni beberapa kali suami balik, bukan suruh wajib bangun, tapi ada satu tanda penghormatan lah. Bukan wajib. Cuba kalau yang masuk tu dia pernah berdiri masuk rumah, duduk lagi ke? Ada duduk lagi ke? Duduk bersandar relax. Tak, dia bangun, dia sambut. Oh, PM masang, kan? Tapi ni kalau suami bangun kadang-kadang tu sampai dia tak sedar dia. Duk main telefon tu pusing-pusing, bila awak balik dah? Dia tak perasan suami dia balik. La ilaha illallah. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi Sayyidina Khadijah bangun. Nabi kita duduk, Khadijah, duduk isteri kau sakit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad dikatakan bahawa ketika itu tak silap saya sedang menyusu ataupun sedang apa. Lalu Sayyidina Nabi melihat Khadijah yang sedang menyusu waktu itu bukan susu tapi darah keluar daripada badan Khadijah radhiyallahu anha. Nabi baring di paha Khadijah radhiyallahu anha. Nabi penat, Nabi letih. Nabi pergi dakwah sana, Nabi pergi dakwah sini, orang tak mau dengar. Nabi bukan pergi minta duit orang, Nabi tak minta harta, Nabi tak minta duit. Nabi tak minta apa-apa pun. Nabi tak minta apa-apa balasan pun. Nabi cuma ajak jom sembah Allah, tinggalkan kesyirikan, balik tauhid kepada Allah. Nabi ajak benda tu ya. Tapi dia berbuat Nabi macam-macam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi itulah ujian-ujian yang Nabi terima. Sehingga kan ketika itu tempat yang paling dekat untuk Nabi pergi mana? Taif. Jadi itulah peristiwa yang paling besar. Sehingga kan ditanyakan Aisyah radhiyallahu anha tanya pada Nabi Muhammad, Rasulullah, apakah peristiwa yang sangat besar yang kau tak boleh lupakan? Apa kata Nabi? Taif. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Nabi ada harapan yang sangat tinggi. Harapan Nabi waktu itu sangat tinggi. Nabi waktu itu harap sangat, terlalu harap agar orang-orang Taif terima Islam, agar Nabi dapat bawa semua orang ni pindah ke sana. Tapi bila Nabi sampai di sana, mula-mula mereka dengar lah, mereka bagi ruang Nabi bercakap. Akhirnya mereka olok-olok, mereka buat benda yang lebih teruk daripada apa yang orang Mekah buat. Maksudnya yang duduk dekat Mekah buat. Mereka balik batu dekat Nabi sampai berkocak kasut Nabi dengan darah. Budak-budak kecilnya baling batu sambil ejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi kat situ bila Nabi punya usaha dakwah tu menjadi satu pengajaran untuk kita.
Jangan, tidak ada erti putus asa dalam kita nak ajak orang buat baik. Jangan sebut dakwah sangat. Orang kita hari ni bila kita sebut dakwah, dia faham dakwah ni macam ni lah, macam ni. Dakwah ni macam ni lah, macam duduk atas meja ni, ceramah. Payahlah. Kan, bukan semua salih alaihi Muhammad boleh berkata-kata ataupun boleh mengeluarkan dalil. Kita sebut dakwah tu, kita tukarkan ke bahasa Melayu yang senang untuk difahami, ajak orang buat baik. Jadi ajak orang buat baik ni dia lebih umum lah. Orang nampak umum ni semua orang boleh buat. Betul lah. Semua orang boleh buat, ajak orang buat baik. Kaum ini, umat Nabi Muhammad ni, Allah sebut dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah. Kamu ni sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan daripada kelompok manusia. Kita ni sebaik-baik umat yang dikeluarkan daripada kelompok manusia. Daripada zaman Nabi Adam, kita yang paling terbaik. Tapi sebab apa? Bukan sebab kita hari ni boleh buat masjid besar. Bukan sebab kita hari ni boleh berkhutbah secara lantang atas mimbar. Bukan. Bukan kita sebab kita ada ramai ustaz-ustaz yang ceramah suara lantang. Bukan. Tapi kita menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bila mana kamu ajak orang buat baik, kamu cegah orang kepada kemungkaran, cegah orang daripada kemungkaran, kamu adalah sebaik-baik umat. Kata Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah jadi kita punya kekuatan dalam kita ajak orang buat baik. Hari ni kita ajak orang buat baik, mungkin dia tak mau mai. Hari ni kita ajak dia, kita mau. Tuan-tuan, ni saya cerita sungguh masa saya ikut jemaah. Masa saya ngaji dululah. Saya ikut satu jemaah, jemaah tabligh. Masa zaman saya belajar tu, saya mengaji tahfiz kat tabligh dulu dekat Kedah. Jadi saya ada follow satu orang ni, satu jemaah tu masa tu. Yang ni kisah lah, ini bukan cerita hadis ni saya cerita ni, maksudnya pengalaman lah. Masa tu saya jumpa satu orang, ada satu brother ni, abang ni. Saya tengok dia lah duk rajin, dia lah duk bawa makanan, dia lah duk khidmat dapur semua. Duk sembang-sembang dengan dia apa semua. Dia cerita dia, subhanallah, cerita dia ni dahsyat. Pengalaman cerita dia tu yang sampai lah saya ingat. Dia ni dulu memang bukan orang masjid. Bukan orang masjid tak apa, semayang pun tak mau. Maksudnya memang kat rumah pun tak semayang. Dia kata ada seorang jiran dia ni, jiran dia ni tabligh lah. Selalu ajak dia pergi masjid. Keluar rumah nak pergi masjid 5 waktu tu. Kalau subuh dah lah aku tak perasan. Kalau jiran dia nak keluar daripada rumah nak pergi masjid ni, kebetulan dia ada kat depan rumah, mesti akan tegur. Assalamualaikum, jom pergi masjid sekali. Dia macam tu lah hari-hari. Yang kawan ni pun tak apalah, pergi dulu. Zagi asap dia keluar, ada lagi kawan ni duduk kat depan rumah tu. Dia tegur lagi, Assalamualaikum, jomlah pergi masjid. Dia buat benda yang sama. Sampai yang kawan ni dah menyampah dah. Bila dah menyampah, dia kata macam mana? Dia kata, boleh tak kau nak pipi je? Jangan duk ajak aku. Hampir je lah, aku tahu lah. Dia marah lah. Habis jiran dia ni, orang kata hati kerah nanti. Ketegak dia ni, bukannya calang-calang orang ni. Dia kata, orang kata jenis hati tu memang orang kata kerah. Tak mengaku kalah dah. Ajak lagi, esok ajak lagi. Dia ajak lagi. Sampai kawan ni dah bulan angin, dah punya orang kata nek orang kata panas tu. Dia kata, tunggu Ustaz. Masuk alam dia ambil baju. Jom, nak pergi sangat, jom. Dia pergi, sejak hari tu dia pergi, melekat sampai lah. Tak maksudnya tak tinggal masjid dah. Nak kata dakwah tu subhanallah. Perlukah dia kata jomlah pergi masjid? Dia tak perlu cakap jomlah pergi masjid, umur dah tua nanti mati tak ada pergi masjid. Tak payah cakap macam tu, tak payah. Kita just jom pergi masjid. Dia secara lembut dah. Pergi. Subhanallahil azim. Nak kata Allah punya kuasa, kalau nak bagi orang hidayah, Allah boleh bagi bila-bila masa dan dengan apa saja asbab sekalipun. Baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, balik pada tadi. Bila Nabi dah pergi ke Taif, dalam keadaan Nabi peristiwa, Nabi meninggal pula Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah satu orang wanita hebat tuan-tuan. Dia kaya tuan-tuan. Bangsawan, hartawan. Sangat orang kaya, sangat-sangat kaya. Ada pakar-pakar sejarah mengatakan 2/3 harta yang ada di Makkah adalah milik Khadijah. 2/3 ketika itu harta yang ada di Makkah milik Khadijah. Kaya. Nak compare dengan hari ni, kaya-kaya lagi lah. Sebab waktu tu orang kata zaman tu kaya dah Sayyidah Khadijah waktu tu. Seorang ibu, seorang orang kata isteri yang janda lah, seorang janda. Sayyidah Khadijah, dia seorang janda. Beliau dah berkahwin dengan 2 orang lelaki sebelum berkahwin dengan Nabi Muhammad. Kemudian baru dikahwin dengan Rasulullah, suami yang ketiga. Jadi memang kaya, sangat-sangat kaya. Lebih kaya daripada orang kata masalah ala Sayyidina Muhammad, Abu Jahal ke Abu Lahab ke, lebih kaya lah. Yang Abu Jahal semua tu taklah kaya sangat macam mana Khadijah. Jadi berkahwin dengan Nabi Muhammad.
Tapi bila dah kahwin dengan Rasulullah, segala hartanya dikorbankan untuk perjuangan Nabi dalam menegakkan kalimah Allah. Akhirnya ketika Khadijah wafat, tidak ada satu kain yang boleh menutupi seluruh jasad Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhah. Akhirnya malaikat datang memberikan kepada Nabi Muhammad kain untuk dikafankan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhah. Jadi Nabi banyak, maksudnya ujian-ujian yang Nabi kena masa tu, sehingga menyebabkan Nabi jadi sedih, Nabi jadi lemah, Nabi jadi down. Tapi subhanallahil azim, tuan-tuan, Nabi ini istimewa. Saya sebut tadi, Nabi Musa, sebelum Allah perintahkan Nabi Musa pergi berdakwah pada Firaun, dalam surah Taha, apa yang Nabi Musa buat? Sebelum Nabi Musa pergi pada Firaun, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Doa dulu pada Allah, Rabbi shrah li sadri, ya Allah, lapangkan dada aku nak pergi jumpa Firaun ni. Beza dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pergi pada Taif, belum Nabi Muhammad doa lagi, Allah dah alam nashrah laka sadrak. Nabi Musa minta doa dulu pada Allah, lapangkan dada sebelum jumpa Firaun. Hebatnya Nabi Muhammad belum doa, Allah dah alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami dah lapangkan dadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beza kat situ, bezanya ketinggian Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad. Sebab itu bila berkocaknya darah Nabi, datang malaikat yang menjaga dua gunung. Wahai Rasulullah, izinkan kami untuk kami timpakan gunung ini di atas kaum yang menyebabkan kau terluka. Kata Nabi, la fa innahum qaumun la ya'lamun. Mereka itu kaum yang tidak mengetahui. Nabi doa lagi, Nabi siap doa lagi pada Allah agar mereka itu diberikan hidayah, akan lahir daripada keturunan mereka itu sekian. Maka bila Nabi menerima banyak sangat ujian-ujian sedemikian, ringkasnya cerita, maka datanglah satu jemputan daripada Allah kepada Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Tentang Isra Allah ceritakan dalam surah Isra, tentang Mi'raj Allah ceritakan dalam surah An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Dalam surah An-Najm Allah cerita tentang peristiwa Mi'raj. Isra, Masjid Aqsa ke Masjid Haram ke Masjid Aqsa, Masjid Batu naik ke langit atas sebelah Sidratul Muntaha, dipanggil Mi'raj. Cerita dia tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jelas macam mana daripada awal sampai Nabi naik jumpa Nabi apa semua tu, itu semua sedia maklum. Lalu bila mana Allah menjemput Nabi dalam peristiwa Isra wal Mi'raj itu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, benda pertama sekali kita nak sebut ataupun kita nak ambil pengajarannya, Nabi ini mempunyai kedudukan yang istimewa sehingga Allah menggembirakan Nabi dengan perjalanan tersebut. Bukan pada ketika Nabi itu saja, ketika Nabi kecil. Saya bukan boleh cerita dengan tuan-tuan satu kisah, satu riwayat. Riwayat ni yang mungkin tak ramai orang riwayatkan, tak banyak orang riwayatkan. Tapi bila mana saya mendapat, bukan saya dapat lah, bila mana saya mendengar kisah ini daripada guru kami, dan bila kita tengok memang ada dalam riwayat, Nabi masa kecil pun dah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya sejak Nabi lahir lagi telah dimuliakan Allah Taala. Bapa saudara Nabi, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, ataupun Sayyidina Abbas, ditanyakan pada Sayyidina Abbas, wahai Abbas, pakcik lah, wahai ammi. Pakcik, Nabi tanya pada pakcik dia, kenapa kau masuk Islam? Maksudnya apa yang menyebabkan kau masuk Islam? Aku telah mengetahui kenabianmu bahkan sebelum kau isyiharkan kau adalah Nabi, sebelum kau dapat wahyu lagi, sejak kau kecil lagi. Lalu Nabi kata, bagaimana kau tahu? Apa yang menyebabkan kau kata kau tahu? Apa kata Sayyidina Abbas? Masa kecil dulu aku pernah lihat kau duduk sorang-sorang, kau menangis. Nabi kecil-kecil, Nabi menangis, yatim piatu, tak ada mak, tak ada ayah waktu tu. Nabi menangis sorang-sorang. Kemudian aku melihat engkau memandang ke langit. Kemudian aku melihat engkau menunjukkan jari engkau di langit. Sayyidina Abbas kata, aku nampak engkau macam sedang berbual dan sedang bercakap-cakap dengan langit, sedang seakan-akan kau sedang menunjukkan jari waktu malam. Lalu Sayyidina Abbas kata, aku pelik, aku pun keluar rumah dan aku memandang ke arah, dan aku melihat rupa-rupanya kau tengah bercakap dengan bulan rupanya. Dan subhanallah, ketika mana kau menunjuk ke kanan, bulan ke kanan, kau tunjuk tangan kau ke kiri, bulan ke kiri, bulan seakan-akan sedang bermain-main dengan kau. Lalu apa kata Nabi? Nabi tersenyum dan Nabi mengatakan, wahai pakcikku, ketika itu aku tengah sedih, lalu bulan meminta izin kepada Allah untuk menggembirakan aku. Itulah darjat
dan juga kedudukan Nabi kita SAW di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah Isra wal Mi'raj. Allah tunjukkan segala-galanya pada Nabi dan dalam peristiwa Isra Mi'raj. Lalu mungkin ada yang mengatakan hari ini orang liberal menolak benda tu, dia kata ini tak masuk akal. Sebab Nabi jalan daripada ni Mekah waktu tu kan makan masa lah banyak hari nak berada Mekah nak pergi ke Palestin waktu tu. Ayat itu kalau kita faham secara hakikatnya, subhanallazi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang menjalankan hamba-Nya. Sudahlah. Maksudnya Allah yang jalankan Nabi Muhammad. Bila Allah jalankan Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad menggunakan kudratnya untuk pergi ke Palestin. Bukan Nabi Muhammad menggunakan kudratnya untuk naik ke langit, tapi Allah yang menggerakkan. Bila Allah yang menggerakkan, semua benda tidak ada yang mustahil. Sebab tu asra bi 'abdihi, Allah yang menjalankan dengan hamba-Nya. Bila kita sebut ayat tu, jadi kita jelas, bukan Nabi Muhammad jalan sendiri, Allah jalankan. Tuan-tuan percaya ke ada seekor kucing tuan-tuan, daripada Malaysia, daripada Shah Alam sampai Mekah. Kucing. Macam mana dia berjalan? Kucing daripada sini sampai Mekah. Tuan-tuan, dia tak berjalan tuan-tuan. Dia ikut tuan dia bawa. Tuan dia bawa naik flight, tuan dia bawa turun ke airport, tuan dia yang turunkan di Mekah. Faham maksud saya? Maksud saya bukannya dia pergi sendiri, tapi tuan dia bawa dia. Jadi subhanallah, Allah yang menggerakkan Nabi Muhammad, dan begitulah sampai ke Masjid Aqsa, dan kemudian sampailah ke langit untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, masa pun telah habis. Saya tidak berniat untuk memanjangkan lagi. Cumanya di kesimpulan dia, di akhirnya, mudah-mudahan kita ambil manfaat dia. Tujuan kita cerita tadi tu adalah kerana apa? Kerana kita nak dalam kita beriman dengan Nabi, selitkan sekali dengan pengagungan kepada Nabi. Salah dan tersangat salah bagi mereka yang mengatakan kita hari ini beriman dengan Nabi, cukup dengan kita iman dengan Nabi, maksudnya ikut Nabi, follow Nabi, tapi tidak ada satu pengagungan kepada Nabi. Kerana apa? Kerana iman dengan Nabi mesti disertakan dengan pengagungan kepada Nabi. Itu mesti kena ada. Bukti dia, zaman Nabi ada satu orang bernama Dhul Khuwaisirah. Dia ni janggut dia tak pernah basah daripada wuduk, lidah dia tak pernah basah daripada zikir. Dia tu semayang jaga. Tapi satu hari dia masuk majlis Nabi, Nabi kata, aku lihat ada tamparan syaitan di wajahnya. Kerana apa? Masa dia masuk dalam majlis Nabi, dia merasakan dia yang paling terbaik dalam majlis tu, sedangkan dalam majlis tu ada Nabi. Maksudnya apa? Dia beriman dengan Nabi, tapi dia tak rasa Nabi apa-apa. Dia tak rasa peanggungan, kemuliaan apa-apa dekat Nabi. Jadi bila mana dia, ringkas cerita, dia panjang lagi. Bila mana dia habis mayang, dia pergi daripada masjid waktu tu, Nabi kata akan lahir daripada sulbi dia, daripada keturunan dia yang menyesatkan umat Nabi Muhammad. Iaitu apa? Mereka yang baca Quran sebiji seperti Al-Quran diturunkan. Dia baca Quran tu, maksudnya keturunan dia tu baca Quran sedap, tepat, tajwid semua bagus, tapi tak lepas pun daripada tenggorokannya. Maksudnya hati dia kosong. Baca Quran tapi tak beramal. Baca Quran tapi hati tu kosong daripada menghayati ayat-ayat Al-Quranul Karim. Sebab itulah kita kisahkan cerita-cerita tadi tu, supaya dalam kita beriman dengan Nabi, datangkan sekali pengagungan kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan beriman dengan Nabi tu sekadar kita kata iman saja. Tak. Maka ayat yang perlu kita ingat sebagai penutup, falladzina amanu bihi, mereka yang beriman dengan Nabi Muhammad, wa'azzaruhu, muliakan Nabi Muhammad, wa nasaruhu, dan bantu Nabi Muhammad, maksudnya pertahankan Nabi Muhammad, wattaba'un nural ladzi unzila ma'hu, dan ikutlah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. 4 Allah sebut. Pertama sekali iman, kemudian muliakan Nabi Muhammad, ketiga bantu agama Nabi Muhammad, yang keempat ikut agama Nabi Muhammad. Kalau beriman saja tanpa ada memuliakan Nabi Muhammad, maka kita tidak akan masuk dalam golongan yang berjaya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita dunia akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin, fardid humumal muslimin, amin ya rabbal alamin. Setakat itu sahaja, mohon ampun dan maaf kalau ada terkasar bahasa, tersalah bicara, terkurang adab, terkurang sopan. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.